Puan Yang di-Pertua, mewakili Kementerian Kewangan, izinkan saya merafak sembah ucapan tahniah atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofia. Semoga permintaan Tuanku akan terus memayungi rakyat dan negara dengan kesejahteraan, perpaduan dan kemakmuran yang berkekalan. Saya juga ingin merafak sembah dan mengucapkan junjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat sepanjang tempoh 5 tahun dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Selaku Menteri yang pertama menggulung, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjurjung kasih ke atas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tidak kurang pada 46 ahli yang berhormat telah berbahas dan menyatakan cadangan, teguran serta pandangan masing-masing melibatkan Kementerian Kewangan. Berdasarkan isu-isu yang dibahaskan, berilah saya peluang untuk menjawab beberapa perkara utama yang dibangkitkan. Izinkan saya memulakan ucapan ini dengan menjawab terlebih dahulu beberapa perkara berkaitan kedudukan ekonomi negara yang telah dibangkitkan beberapa ahli yang berhormat. Yang berhormat Larut selaku Ketua Pembangkang telah membangkitkan soal pencapaian ekonomi 2023 yang lebih rendah daripada sasaran. Walaupun pertumbuhan ekonomi sebanyak 3.7% lebih rendah berbandingkan ujuran sekitar 4%, pencapaian ini tetap memuaskan dalam konteks ekonomi dunia yang sangat mencabar. Pencapaian ini telah didorong oleh, pertama, pertumbuhan perdagangan global yang lebih perlahan. IMF pada Januari 2023 menganggarkan pertumbuhan perdagangan global pada tahap 2.4%, tetapi akhirnya mencapai hanya 0.4%. Kedua, pencapaian KDNK 2023 juga adalah kesan daripada asas pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2022 sebanyak 8.7%, susulan asas ekonomi lebih rendah pada tahun 2021 akibat penularan COVID-19. Walau bagaimanapun, KDNK Malaysia 3.7% yang telah dicapai adalah lebih baik jika dibandingkan dengan negara seperti Singapura 1.1%, Thailand 1.9%, Amerika Syarikat 2.5%, United Kingdom 0.1% dan Korea 1.4%. Asas ekonomi pada suku keempat 2023 juga semakin kukuh dan momentum tersebut dijangka akan memacu pertumbuhan lebih kukuh pada tahun 2024. Kadar pengangguran telah turun kepada 3.3% bagi suku keempat 2023 selaras dengan tahap sebelum COVID-19. Kadar inflasi menurun kepada 1.6% pada suku keempat 2023 berbanding 2% pada suku ketiga, iaitu antara terendah di Asia. Prestasi ekspor menunjukkan pemulihan pada Januari 2024 dengan peningkatan sebanyak 8.7% selepas mengucuk selama 10 bulan sebelumnya. Indeks pengurusan pembelian PMI pembuatan S&P meningkat 49.5 pada Februari 2024, iaitu tertinggi sejak September 2022 sebagai tanda awal pemulihan sektor pembuatan, dan prospek pelaburan berada pada tahap yang sangat baik. Pada tahun 2023, pelaburan diluluskan meraih RM329.5 bilion
iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah negara. Usaha terus ditingkatkan bagi memudah cara perniagaan atau dengan izin ease of doing business dan menyegerakan pelaksanaan pelaburan bagi memacu pertumbuhan tahun ini. Keyakinan pelabur antarabangsa juga telah dicerminkan semasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Australia baru-baru ini dengan minat pelaburan daripada syarikat Australia bernilai 24.5 bilion ringgit. Seterusnya, Yang Berhormat Rantau Panjang dan Jerantut telah menyentuh hal berkaitan. Saya celah sedikit. Biarkan saya habis dulu, saya bagi ruang untuk mencelah. Terima kasih. Hal berkaitan perancangan kerajaan dalam memulih ekonomi serta merealisasikan sasaran KDNK pada tahun 2024. Seperti sedia maklum, semasa pembentangan Belanjawan 2024, Kerajaan Madani telah menjangkakan ekonomi negara bagi tahun 2024 mampu untuk berkembang antara 4 hingga 5%. Kerajaan yakin sasaran ini mampu dicapai. Perkukuhan pertumbuhan berbanding tahun 2023 disokong oleh unjuran terkini IMF bahawa perdagangan global akan meningkat daripada 0.4% kepada 3.3%. Sasaran pertumbuhan ini turut disokong oleh perbelanjaan sektor swasta yang kukuh. Usaha merangsangkan sektor swasta merangkumi penyediaan persekitaran perniagaan dan pelaburan yang kondusif serta disokong oleh pelaksanaan menyeluruh kerangka ekonomi madani. Beberapa dasar kerajaan yang diperkenalkan seperti Kajian Separuh Penggal, Rancangan Malaysia ke-12, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga dan Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 akan memacu pelaburan dalam sektor penubuhan baru serta penstrukturan semula ekonomi kepada nilai yang lebih tinggi. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan menyediakan dana mudah cara peralihan tenaga sebanyak RM2 bilion ringgit untuk melaksanakan NETA serta dana pemangkin misi NIMP sebanyak 200 juta ringgit. Syarikat GLC dan GLC akan menyediakan dana 1.5 bilion ringgit untuk menggalak syarikat pemuda mencuburi bidang pertumbuhan dan bernilai tinggi. Pertumbuhan tahun 2024 juga akan disokong pendekatan fiskal mengembang atau dengan izin expansionary fiscal stance yang diambil dalam Belanjawan 2024 iaitu dengan jumlah peruntukan 393.8 bilion ringgit. Yang di poin yang betul, saya beri peluang untuk YB Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menyentuh sedikit apabila Yang Berhormat Menteri menyebut tentang ekspor kita tahun lepas. Kita tahu daripada bulan Mac sampai bulan Disember ekspor menurun 10 bulan berturut-turut dan itu kali pertama selepas 15 tahun trend sedemikian berlaku. Seterusnya kita boleh lihat juga bagaimana kejatuhan mendadak current account balance daripada 9.14 bilion ringgit pada suku ketiga kepada 253 juta ringgit pada suku keempat 23 dan ini juga merupakan yang terendah dalam sejarah sejak sejak krisis ekonomi 1997. Jadi apakah kerajaan melihat kesan perkara ini kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tahun 2024? Kerana apa? Kerana komponen utama kita lihat dalam tahun 2023 komponen ekspor ini tidak menunjukkan prestasi yang baik dan ini kita tak tahu apakah melihat apa yang berlaku di luar sana, kita tak tahu bagaimana prestasi ekspor kita untuk 2024. Pada masa yang sama juga satu lagi komponen besar dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah perbelanjaan isi rumah. Dan jika kita lihat suku keempat, perbelanjaan isi rumah pun turut menurun. Jadi jika kita lihat keadaan sekarang, apabila cukai-cukai baru diperkenalkan dan kita menjangka bahawa perbelanjaan isi rumah juga akan terkesan, ya, orang lebih pesimistik, mungkin tidak berbelanja. Jadi bagaimana kerajaan melihat keadaan ini? Dan walaupun Yang Berhormat Menteri tadi kata
kerajaan akan memperkenalkan fiskal mengembang, ya betul, expansionary, namun begitu jumlah defisit tahun ini target kerajaan adalah untuk menurunkannya kepada tahap yang jauh lebih rendah. Ini bermakna satu lagi komponen pertumbuhan ekonomi, iaitu government spending akan berkurangan. Jadi bagaimana kerajaan melihat keseluruhan impak ketiga-tiga komponen besar ini? Terima kasih. Terutamanya current account balance tadi, Yang Berhormat. Thank you. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat Putrajaya. Asas ekonomi telah pun menunjuk perkembangan positif khususnya untuk prestasi ekspor yang telah nampak pulih mula Januari 2024 dengan peningkatan sebanyak 8.7% selepas mengucuk. Ya. Yang ni pun kalau kita tengok daripada segi unjuran IMF, kalau kita tengok tahun lalu perkembangan global dunia jatuh kepada 0.4% saja, tapi dijangka untuk tahun ni ia akan mengembang kepada 3.3%. Kerana perkembangan dunia yang lebih elok ni, prospek untuk Malaysia dijangka lebih elok lagi pada tahun yang ini. Nanti dalam pergulungan saya akan menyentuh sikit atas dasar cukai yang saya minta keruang sikit untuk sampai takat tu. Terima kasih. Sila izinkan saya meneruskan di mana saya berhenti tadi. Puan yang di-Pertua, Yang Berhormat Pagoh, Subang, Arau, Kuala Kangsar dan Bakri telah membangkit soal nilai ringgit. Khususnya faktor kejatuhan, kesan serta langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Saya ingin memulakan jawapan saya dengan menyebut bahawa setakat 8 Mac 2024, nilai ringgit telah berada pada tahap yang lebih baik berbanding minggu-minggu yang lalu, iaitu 4.68 ringgit berbanding dolar Amerika. Seperti dijelaskan semasa sesi pertanyaan Menteri-Menteri pada 29 Februari yang lalu, pergerakan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor dan kejatuhan nilai ringgit baru-baru ini sebahagian besarnya susulan perkukuhan dalam dolar Amerika dan ketidaktentuan pertumbuhan ekonomi China. Faktor ini turut memberi kesan kepada mata wang serantau yang lain. Sejak Mac 2022, Bank Pusat Amerika Syarikat telah menaikkan kadar faedah dengan mendadak dan agresif. Kadar dasar utama Amerika Syarikat yang mulanya berada dalam julat 0 hingga 0.25% pada Mac 2022 telah dinaikkan sebanyak 525 mata asas kepada julat 5.25 hingga 5.50% dalam tempoh 16 bulan. Selain itu, negara seperti Filipina, Indonesia, Korea dan India turut memilih untuk menaikkan kadar dasar utama mereka sebanyak 200 ke 450 mata asas ke paras yang lebih tinggi daripada Malaysia. Berbanding negara kita, boleh saya peningkatan Pasir Mas. Saya juga menyebut tentang nilai ringgit tu. Nanti saya bagi habis ni, saya sambut soalan nanti. Terima kasih. Berbanding dengan negara kita, peningkatan OPR sebanyak hanya 125 asas daripada 1.75% kepada 3%. Bank negara juga pada 7 Mac lalu masih mengekalkan OPR kepada 3% untuk kali kelima berturut-turut. Peningkatan OPR yang lebih rendah berbanding negara lain antara sebab utama ringgit menurun berbanding negara tersebut. Perbezaan ketara dalam kadar faedah Amerika Syarikat iaitu sebanyak 250 mata asas mendorong pelabur asing untuk mengalih modal mereka keluar daripada pasaran domestik ke pasaran yang memberi peluangan yang lebih tinggi. Matlamat utama Jawatankuasa Dasar Monetary BNM dalam menentukan kadar OPR adalah untuk menstabilkan harga dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan bukanlah untuk mengawal kadar pertukaran ringgit. Sekiranya OPR dinaikkan untuk mengukuhkan ringgit, ekonomi negara akan terkesan dan pelbagai pihak khususnya peminjam perlu membayar faedah yang lebih tinggi.
Menteri, terima kasih Menteri. Saya tertarik bila Menteri menyebut bermula Mac 2022 kadar OPR diamalkan mempengaruhi nilai ringgit kita. Jadi setujukah Menteri bahawa kejatuhan ringgit sekitar bulan Julai, Ogos, November, Oktober 2022 juga kerana nilai OPR, bukan kerana kerajaan hang tak pandai jaga negara? Saya dengar pada masa tu ada ucap. Terima kasih Menteri. Terima kasih atas soalan yang berhormat Pak Mas. Seperti saya katakan tadi kan, ada banyak faktor yang menentukan kadar ringgit. Namun perbezaan faedah adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pengeluaran dana kepada dana yang mungkin mendapat pulangan lebih elok pada masa sekarang. Namun kita telah nampak bahawa dalam bulan Mac ni ada pengukuhan ringgit yang berlaku sejak seminggu setengah yang lalu ini. Ini kerana ada banyak penganalisa yang meramalkan yang Amerika Syarikat akan mengurangkan kadar faedah di masa depan. Dengan itu tekanan kepada ringgit berkurang. Kerajaan juga telah mengambil langkah-langkah. Puan Yang Dipertua minta laluan sikit je. Bagi saya habis sikit boleh tak? Okey. Nanti senang sikit nak jawab kan? Okey. Kerajaan juga mengambil perhatian dan komited yang prestasi ringgit harus berada tahap yang kukuh dan lebih elok. Pelbagai langkah pun telah diambil dengan segera. BNM sentiasa memastikan pasaran pertukaran asing dalam negara kekal teratur serta mengekalkan kestabilan kewangan. Ini penting untuk syarikat-syarikat yang mengadakan pelaburan di dalam negara. BNM juga memantau terus pasaran kewangan dan mengambil langkah perlu termasuk campur tangan dalam pasaran pertukaran asing untuk membendung penggerakan mata wang yang berlebihan. BNM juga memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengeksport selain terus menggalakkan penggunaan mata wang tempatan bagi menyelesaikan ekspor supaya kebergantungan kepada dolar Amerika dapat dikurangkan. Kementerian Kewangan dan BNM telah mengambil tindakan bersepadu dan terselaras bagi bawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang mata wang asing. Antaranya menggalakkan GLIC dan GLC membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga turut mengawal pelaburan luar negara oleh syarikat swasta bagi mengurangkan tekanan kepada ringgit. Yang Berhormat Menteri Bakri. Yang Berhormat Menteri Bakri. Tadi ada soalan tadi kat belakang ni. Saya sambung nanti. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Mengenai ringgit ni, semua orang berminat untuk menyebutnya. Saya pun sebut dalam ucapan perbahasan saya hari itu. Betul tadi Menteri Kewangan sebut Filipina dia jatuh lebih baik daripada ringgit sebab dia naikkan kadar interest. Indonesia naikkan kadar interest. Bagaimana pula dengan China? Kita pula jatuh berbandingan yuan China. Dan kita juga jatuh berbanding dengan Thai baht. Ya, dan mereka ini tidak menaikkan interest. Itu mengenai ringgit. Seterusnya mengenai trade yang berhormat Menteri. Saya lihat tahun ini sungguh pun bulan Januari nampaknya begitu memberansangkan 8% lebih. Tapi berdasarkan daripada banyak maklumat yang kita sendiri semua tahu, kita punya trade dengan China memang terbesar dan kita jatuh trade tahun sudah sebenarnya to a large extent dengan izin adalah kerana ekspor pada China turun ya. Dan ekspor pada China ni bukan saja palm oil lah, tetapi juga elektronik. Dan saya lihat dari apa yang saya perhatikan dan membuat analisa, keadaan ekonomi, suasana ekonomi China pada tahun ini juga akan berhadapan dengan keadaan uncertainty. Tak ada siapa yang boleh jamin ekonomi China akan meningkat. Sebab mereka mengalami masalah besar dalam perumahan dan sebagainya. Mungkin ini Menteri Kewangan boleh sebut.
Dari segi GDP kita unjurkan 4 sampai 5%. Apa yang kita dapat lihat sekarang ini, ramai rakyat kita takut nak berbelanja. Dan perbelanjaan tempatan juga akan beri kesan kepada GDP Menteri Kewangan. Dan adakah ini tidak akan menjejaskan unjuran GDP kita 4 sampai 5% sebab rakyat kita takut nak belanja hari ini. Sebab mereka tak tahu there's a lot of certainties tentang apa yang akan berlaku pada ekonomi negara kita. Sekian Puan Ibu Ketua. Terima kasih. Hormat Menteri Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan 2 jawab dengan steady dan bertenang. Tahniahlah buat kali pertama. Soalan saya meneliti jawapan Yang Berhormat tadi, di mana terdapat perbezaan antara unjuran dalam belanjawan 2023. Dulu kita anggarkan 4.5% GDP growth, tapi sebenarnya 3.7%. Terdapat shortfall. Kalau kita berdasarkan ramalan ini, macam mana MOF nak selesaikan masalah shortfall ini dan ditambah dengan kejatuhan nilai mata wang? Itu pertama. Kedua, dari jawapan tadi Yang Berhormat, yang menjadi kekhawatiran kita ialah kita berbanding suku keempat tahun 2020 hingga hari ini. Kita lihat kita membayar hutang, debt service charge, DSC. Kita lihat 84 pada tahun 2020, 21 tambah jadi 10.2. 2022 adalah 12.1, last year 16.5 bilion. Kenaikan tu mendadak. Saya khawatir. Sebab apabila kita ada shortfall dalam bajet, ditambah dengan kita dulu meminjam dengan kadar 2.5 kalau bond, sekarang hampir 4%. Ini yang menjadi kekhawatiran. Dan hutang daripada 6,806.8 bilion hutang langsung kerajaan, kini bertambah sehingga 1.173 trilion. Kemudian ini belum campur lagi garanti kerajaan 1.5 trilion. Bagaimana kalau ada shortfall tu kita meminjam? Sebab kekhawatiran saya tahun lalu saja kita pinjam 92.9 bilion ringgit untuk menjelaskan hutang, dan pada waktu yang sama garanti kerajaan kedua-dua campur ni telah mencapai 130 bilion. Boleh tak Yang Berhormat beri satu memperihalkan macam mana kita nak menguruskan DSC ini memandangkan keadaan sekarang kejatuhan nilai mata wang ringgit? Terima kasih. Betul. Tadi Yang Berhormat Menteri yang tersebut, dia kata selain daripada MPL, selain daripada OPL, ada juga banyak-banyak faktor yang mempengaruhi nilai mata wang. Saya jangka antara faktor-faktor yang Menteri belum sempat jawab tadi, adakah kestabilan politik dan konsistensi dasar kerajaan juga merupakan antara faktor yang akan menjejaskan nilai mata wang kita? Saya bagi contoh, sekiranya perbankan, ringkaskan. Ya, saya nak tanya adakah sama ada percubaan perbankan untuk meruntuhkan, menumbangkan kerajaan perpaduan ini antara faktor yang juga menjejaskan dan menyebabkan penyusutan nilai mata wang ringgit kalau berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini. Ahli-ahli Yang Berhormat, ini waktu Menteri jawab, bukan semua minta penjelasan dan masa yang tinggal hanya RM16 sahaja. Yang Berhormat Menteri. Tadi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri tanya sebut tentang jumlah yang akan dibawa balik oleh JIC untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit. Bolehkah saya tahu apakah jumlah yang akan dibawa pulang daripada luar negeri oleh JLC dan JLIC ini supaya dapat memberikan kesan yang besar untuk mengukuhkan nilai mata wang ringgit? Yang kedua, adakah shrinkflation merupakan satu masalah yang akan menjejaskan kos sara hidup? Apakah pandangan Yang Berhormat Menteri tentang masalah shrinkflation? Dan ketiga, sungguh pun nilai mata wang ringgit telah turun tapi telah kukuh ke belakangan ini. Tapi walau macam mana pun, ia lebih baik, keadaan ekonomi lebih baik daripada zaman kerajaan dulu. Kerana rating Fitch kita tidak di downgrade. Berbanding dengan Yang Berhormat Menteri
Perdana Menteri masa itu daripada Pago, Fitch Ratings telah downgrade kita punya credit rating. Dan ini menunjukkan bahawa di bawah saya rasa Yang Berhormat Menteri akan terus kekalkan credit rating Malaysia. Kerana ini adalah KPI yang paling penting untuk mana-mana Menteri Kewangan. Sekian, terima kasih. Mohon Menteri. Puan yang betul. Yang Berhormat Menteri. Sikit kan, saja. kerana ada banyak soalan. Biar saya jawab dulu. Sikit je. On ringgit saya nak rangkumkan sikit ya. Tadi saya Satu dengar. soalan lepas tu. Biar saya jawab lepas ni. Dulu lah dia jawab jangan. Okey, saya rangkumkan sedikit saya berkaitan dengan Kampa dan juga Bagan tadi menyentuh tentang Kampa sentuh tentang polisi kerajaan dan Bagan juga menyentuh tentang apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, kerajaan pada hari ini mengambil pendekatan bahawa kejatuhan ringgit ini disebabkan oleh faktor luaran. Kita tahu faktor OPR, faktor interest rate dan sebagainya, itu kita tahu. Tetapi apabila kerajaan terlalu menumpukan pada faktor luaran, dia terlupa bahawa antara perkara-perkara yang menyebabkan pelabur ini agak skeptikal dalam keadaan dasar Malaysia ini adalah keputusan-keputusan kerajaan. Saya bagi contoh, tadi disebut tentang GLIC Bagan. Pada bulan Mei, 8 bulan Mei 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebut bahawa minta supaya KWSP menaikkan pelaburan domestik daripada 64% kepada 70%. Itu bulan Mei. 64% kepada 70%, menaikkan pelaburan domestik. Maknanya apa? Kalau nak naikkan pelaburan domestik 600 trilion, bermaknanya kena dispose pelaburan-pelaburan asing daripada luar negara bawa masuk ke Malaysia. Dan ini ada kesan pada ringgit. Jadi sebab itu saya rasa itu satu contoh. Ini tak termasuk dasar-dasar lain, dasar klok-klek yang kerajaan buat. Jadi saya rasa instead of kerajaan menyalahkan faktor luaran, OPR, interest rate, kena lihat apakah dasar-dasar kerajaan ini dilaksanakan dengan tuntas, dengan jelas dan pelabur faham. Ini termasuklah perkara-perkara berkaitan dengan SST yang ramai bincang di luar sana. Terima kasih Yang Berhormat. Puan yang betul, biar saya rangkum semua pertanyaan yang diberikan kan. Kerana ini ada menyentuh banyak isu-isu yang diketarakan. Jadi daripada segi ringgit, ya, kerajaan mengambil dasar yang ringgit itu amat penting untuk negara. Ya. Jadi untuk menangani isu ringgit, kita faham yang ada banyak cabaran luaran yang ada. Dan kita juga tahu yang tahun ni unjuran untuk perkembangan global dunia adalah lebih baik pada tahun yang lalu. Jadi daripada segi dasarnya, kita percaya yang ini akan menyokong ringgit di masa depan. Jadi apa-apa intervention yang kita buat dalam negara ni tidak sepatutnya melebihan, kerana kita tahu ada pergerakan yang menggalakkan di masa depan. Daripada segi perbezaan ringgit dengan negara-negara lain tadi, ya, ditanya pasal Thailand. Ya, sebenarnya sejak Mac 2022, Thailand telah menaikkan dia punya interest rate sebanyak 200 mata asas. Kita hanya menaikkan 125 mata asas. Jadi ada pergerakan yang lebih pada Thailand yang menyebabkan perbezaan daripada mata wang. YBI Hitam telah menyebut tentang debt service cover ratio. Ya, daripada segi debt service cover ratio, saya rasa kerajaan telah mengambil pendirian yang menjaga fiscal policy kerajaan dengan berhemah adalah satu benda yang penting. Ya, kita telah melihat bahawa dalam tahun 2022 hutang ke KDNK adalah tahap 5.6. Tahun lalu kita turunkan kepada 5% dan dijangka untuk tahun ini kita akan kurangkan lagi kepada 4.3%. Inilah usaha dengan meninggikan hasil dan juga usaha dengan mengurangkan perbelanjaan yang kita boleh di masa depan agar kita dapat mengurus keadaan kewangan negara dengan lebih baik lagi. Memang banyak-banyak usaha kerajaan yang dijalankan dan antaranya adalah bergabung dengan GLIC, dengan GLCs, di mana bila kita ada peluang di mana mereka telah pun meraih keuntungan yang lebih baik lagi. Kalau kita fikir bila dia melabur di luar negara, masa kenaikan ringgit, pulangan daripada pelaburannya mungkin lebih elok lagi pada ada sekarang. Dia merasa dia boleh memulangkan keuntungan pelaburan, kita menggalakkan mereka memulangkan. Dan kita telah nampak
usaha bersama BNM dan JLC telah bernas dan kita tampak dalam 1.5 minggu ni ringgit telah pun mengukuh. Jadi saya rasa biarlah kerajaan berusaha dengan cara-cara yang kita ada ni, kita sambut dengan apa yang kita telah ada dalam negara sekarang. Kita sambut juga confidence yang nampak daripada pelabur asing untuk melabur dalam negara, dan inilah akan mengukuhkan negara lebih elok di masa depan. Terima kasih. Biarkan saya mulakan balik pergolongan saya kerana banyak lagi isu yang saya belum Datuk Speaker, kalau boleh bagi ruang sikit untuk Menteri nak menjawab. yang berhormat, kalau boleh minta izin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Menteri menjawab dengan tenang dan ada kandungan dia. Dan saya ingin bertanya apa yang telah dibangkitkan tadi dalam penjelasan Yang Berhormat Menteri. Kerajaan ialah memastikan hasil dapat ditingkatkan. Saya ingat persoalan pasal dalam bahasan saya juga saya bangkitkan tentang hasil negara. Bukan hanya hasil negara, bahkan juga dari segi ketirisan. Satu perkara, kena saya setuju, bukan hanya harus ada perbandingan tentang ringgit, dolar ataupun dengan Thai, dengan baht, but policy dalam negara kita juga dan tindakan. Contohnya saya bagi tentang hasil emas dari Tawau, Batan didapati. Kita tidak tahu, only once was caught recently. And can you imagine dengan izin taxes that has been forgone out of that actions that we are too lenient, too relaxed. Bila siasat, jabatan-jabatan, persekutuan katakan, there's no incidents, no case. But can you imagine forgone taxes, berapa tan dari Tawau tu yang dibawa, tak tahu ke mana. Itu hasil negara kita. Hasil kepada rakyat bukan hanya di mungkin nasional tapi Sabah juga. Keduanya dari segi saya bangkitkan SDB Bank, ketirisan. SDB Bank, Sabah Development Bank, daripada pinjaman 6 bilion lebih, saya dipahamkan waktu itu, ya kita tahu, almost 3 billion plus, non-performing loan, 20 tahun, 10 tahun. Apakah tindakan pihak kementerian, khususnya Bank Negara untuk memastikan supaya bukan hanya hasil dapat kita tingkatkan dan ketirisan, ya. Dan saya juga ingin bertanya tentang hasil negara yang dipulangkan balik, penjualan Exeter contohnya di Myanmar, ada beberapa agensi-agensi kerajaan yang ada. Pada hari ini saya dengar laporan demi laporan jual di luar negara, but how much assets that we have sold outside the country that at least can mitigate currency stability yang ada. Terima kasih banyak. Terima kasih YB Sempurna. Kalau kita tengok memang benar yang hasil tu adalah benda yang penting untuk kerajaan menumpukan. Ya, daripada segi hasil beberapa cara kita tengok. Yang pertama meninggikan collection yang kita ada. Nanti saya nak jawab sikit pasal cukai perkhidmatan kerana itu isu yang dibangkit dalam Dewan. Yang keduanya kita tengok juga dari segi ketirisan. Ya, ketirisan adalah satu isu yang penting kita menangani. Ya. Semasa kita melihat ketirisan di bawah subsidi diesel supaya kita telah membuat ops tiris, ya, di mana KPDN telah pun meningkatkan pemantauan yang ada. Yang ini dari segi diesel kita telah mengurangkan sikit kehilangan diesel dengan serbuan-serbuan yang diadakan. Kerajaan akan terus meningkatkan usaha untuk menangani isu-isu yang ada dari segi ketirisan. Saya terima kasih kepada YB Sempurna yang menerangkan area-area yang tersebut. Seperti saya katakan juga tadi, daripada segi GLIC, GLC, kita akan terus berusaha di mana mereka yang telah nampak pulangan yang lebih elok yang dia boleh realisekan dan nak pulangkan, dipulangkan ke Malaysia. Tapi mengikut mandat yang diberikan kepada GLIC dan bukan sahaja kerana kita nak duit itu pulang, tapi dia kena memastikan dia pun dapat pulangan yang sepatutnya daripada GLIC. Kita berharap dengan usaha-usaha meningkatkan hasil, kita dapat mengurangkan sikit jurang yang bergantungan kepada hutang yang ada di masa depan. Kerana itulah satu benda-benda yang penting. Untuk isu yang dibangkitkan dalam Dewan juga telah membangkitkan tentang isu penyasaran subsidi.
lebih kurang 13 ahli berhormat telah menyentuh isu subsidi. Ini termasuk bacuk, kepung, kampar, putatan, pokok sena, pakuh, keluang dan gerik. Seperti saya maklumkan sebelumnya, kerajaan telah membelanjakan lebih pada 80 bilion ringgit untuk subsidi, insentif dan bantuan dalam perbelanjaan tahun 2023. Subsidi ini tidak boleh terus ke tahap macam tu kerana dia bukan mampan, kerana dia juga menyampaikan kepada golongan yang berkemampuan dan juga warga asing. Jadi perlu kita menyasarkannya semula. Ya. Dalam proses ini, kerajaan telah memulakan proses dengan melihat dulu penyasaran subsidi diesel. Baru-baru ini kita telah membuka registration untuk 9 lagi kategori yang boleh dimasukkan dalam SKDS kita, Skim Kawalan Diesel, agar mereka yang berhak boleh terus mendapat subsidi diesel. Namun, Yang Menteri, buat masa sekarang, kalau kita tengok daripada segi ketirisan, ya, pada tahun 2019, jumlah subsidi diesel yang kita keluarkan adalah untuk 10.8 bilion liter. Pada tahun lalu, ia telah meningkat. Pada tahun 2019, 6.1 bilion liter. Tahun lalu, 10.8 bilion liter. Ini peningkatan 70%. Ya. Sedangkan jumlah kenderaan diesel hanya naik 3% dan KDNK 20%. Jadi, kita harus menekan isu-isu ketirisan ni. Sebab ketirisan ni masih berlaku juga mungkin kerana perbezaan antara harga kita jual diesel sekitar RM2.15 berbeza dengan harga pasaran RM3.48. Ini memberi peluang orang untuk meraih keuntungan yang lebih melalui penyeludupan. Jadi saya dengan kerajaan akan berharap dengan penyasaran semula ni kita akan cari jalan untuk mengurangkan ketirisan di masa depan. Yang Menteri, nak sini, belah sini, Ibu Timur. Dua ayat je. Dalam perbahasan saya memang ada sentuh dan bagi cadangan 7 perkara berkenaan dengan ringgit. Tapi ada satu benda lagi yang saya nak tanya dan sama ada pihak MOF hendak atau berhasrat untuk pertimbangkan. Kita tahu kita seringkali bincang tentang nak sekat capital repatriation, capital repatriation untuk duit yang dibuat di Malaysia untuk pergi balik ke negara asal. Tapi ada banyaknya syarikat-syarikat Malaysia yang ada capital modal di luar sana yang mungkin hendak dipulangkan balik atau repatriate ke sini. Sama ada melalui Bursa Malaysia Depository atau SSTS Traded Instruments. Adakah apa-apa cara atau hasrat kerajaan untuk memfasilitasi dan memberi flexibility untuk inward capital repatriation untuk memperkukuhkan ringgit? Terima kasih YB Potimo. Kita akan lihat cadangan yang diberikan. Ini cadangan yang boleh dipertimbangkan. Terima kasih. Puan Yang Dipertua, izinkan saya meneruskanlah pengurusan saya. Saya rasa saya tidak dapat nak habis semua isu-isu yang dibangkitkan, tapi biarkan saya habis 2-3 perkara. Ya, yang lain kalau saya tak sampai, saya akan bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih. Yang pertama, ada beberapa orang yang bertanya tentang cukai perkhidmatan. Dan isu tentang cukai perkhidmatan yang ditanyakan kerana kebimbangan, terutamanya untuk cukai bagi sektor logistik. Dalam cukai logistik, saya perlu tegaskan yang kenaikan cukai perkhidmatan kepada perkhidmatan logistik bukanlah perkara baru. Sejak 2018, perkhidmatan penghantar cepat kurier, ejen custom dan pengurusan pengundangan telah pun dikenakan cukai perkhidmatan. Bajet 2022 pun telah mengenakan kepada penghantar barang. Bagi tahun ini, kita telah memperluaskan kepada komponen-komponen lain dalam logistik. Namun, kita juga memberi kelonggaran di mana pihak
yang mengenakan perkhidmatan logistik untuk barang dieksport terus tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan juga tidak dikenakan pada aktiviti transshipment dan juga logistik door to door. Namun masih ada keluhan yang mungkin ada tax on tax yang akan dikenakan. Jadi kementerian selepas libat urus yang diadakan telah bersetuju supaya skop pengecualian B2B diperluaskan untuk meliputi penyediaan perkhidmatan di bawah kumpulan yang sama. Ini akan mengurangkan potensi tax on tax. Contohnya, penyedia perkhidmatan penghantar freight bukan sahaja mendapat pengecualian atas perkhidmatan freight, tetapi turut layak mendapat pengecualian kepada perkhidmatan lain seperti pengundangan pelabuhan, perkapalan dan kemudahan rantai sejuk yang berada dalam butiran sama dalam perkhidmatan freight tersebut. Jadi ini kita rasa akan menolong mengurangkan tekanan kepada mereka yang membuat servis seperti berikut dan juga mereka diberi tempoh hingga 1 April sebelum dikenakan. Satu lagi isu, kalau saya boleh. Sila ringkaskan jawapan dan Gulong. Ya. Satu lagi isu saya nak terangkan kerana ada dibangkitkan oleh Kemaman yang hasil daripada petroleum yang dimasukkan kepada akaun amanah dana khas Kerajaan Persekutuan sebelum disalurkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu. Dalam isu ni, pada tahun 2023 sebanyak 786 juta ringgit bagi membantu Kerajaan Negeri memenuhi bayaran gaji serta komitmen kontrak telah diberikan. Kerajaan Persekutuan kekal komited dalam memastikan barang tunai hasil petroleum yang diterima daripada medan petroleum Pantai Timur Semenanjung Malaysia dikhususkan untuk tujuan pelaksanaan projek dan program bagi manfaat rakyat di negeri yang berkaitan. Kerajaan Persekutuan terbuka untuk berbincang dan bersedia mempertimbangkan cadangan daripada Kerajaan Negeri Terengganu yang boleh dipersetujukan bersama supaya melibatkan program serta projek yang boleh dibiayai melalui pemberian wang ihsan untuk manfaat langsung rakyat negeri Terengganu. Terutamanya dalam usaha mengurangkan kemiskinan dan menambahbaikkan infrastruktur. Kerana masa saya pun dah habis, biar saya habis, saya minta maaf. Ringkas je Menteri. Betul atau tidak royalti itu tidak diberi kerana Menteri PM mengatakan bahawa itu ditentang oleh UMNO. UMNO yang melarang duit tersebut diberi kepada Kerajaan Negeri. Betul atau tidak? Terima kasih. Seperti saya katakan tadi, Kerajaan Persekutuan sedia berbincang dengan Kerajaan Negeri untuk projek-projek yang menolong terutamanya bagi bidang rakyat miskin dan infrastruktur. Ini terbuka. Saya berharap ini akan meringankan beban di masa depan. Jadi buat masa sekarang, saya rasa saya dah habis masa. Saya berharaplah semoga kita semua dapat bekerjasama demi kepentingan negara untuk memajukan ekonomi negara kita dan menjayakan pembaharuan fiskal supaya kualiti hidup rakyat dan dapat ditingkatkan dengan lebih terangkum dan mampan. Pada mereka yang menjalani ibadah puasa, saya mengucapkan selamat berpuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Speaker, kalau Puan Speaker yang tidak dapat dijawab secara lisan itu boleh bertulis tak?